Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh dan salam sejahtera kepada tuan-tuan dan puan-puan. Okey, baik. Jadi pertama sekali kita nak ucapkan ribuan terima kasih untuk tuan-tuan dan puan-puan kerana sudi meluangkan masa untuk mengikuti kita punya podcast, siri podcast. Jadi alhamdulillah pada sesi kali ini kita sudah episod yang ke-17 sebenarnya. Okey. Jadi untuk episod yang ke-17 ni, tajuk yang kita akan bawa untuk podcast hari ini adalah tajuk dia bagaimana untuk bisnes itu kekal relevan. Jadi alhamdulillah hari ni sebenarnya kita ada satu guest ataupun salah satu kita punya crown director di Bioris ni, iaitu Datuk Halim. Okey, bagi tepuk tangan sikit. Okey. Okey. Ataupun biasalah kita panggil dia Datuk Don lah. Okey, baik. So saya akan bahasakan saya dengan Datuk Don lah ya. Okey, baik. Jadi first kali lah, of course, biasanya kita nak minta guest kita untuk kenalkan diri dia kan. Kenalkan diri dia asal daripada mana. Okey, kemudian kita akan terus dengan soalan yang seterusnya. Okey, baik. Silakan Datuk Don. Okay, terima kasih kepada Tuan Zaki. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita dijemput. Okey. So, terlebih dahulu saya kenalkan nama saya Datuk Muhammad Halim bin Abdul Haris. Saya berasal daripada Johor Bahru. Again, berkecimpung dalam industri ini hampir 20 tahun. Oh, lama. Okey, memang membesar di Johor Bahru. Memang orang Johor ke? Saya lahir sebenarnya di Kuala Lumpur. Oh, Kuala Lumpur. And then sekolah di Negeri Sembilan. Oh, dan dibesarkan di Johor. Oh. Ada empat. Okey, faham. Okey, baik. So dah berkahwin? Berapa Sudah orang? berkahwin dan mempunyai 5 orang. Okey, baik. Okey. Jadi kita tahu. Okey, Datuk Halim duduk di Johor tapi membesar di Negeri Sembilan. Okey. Jadi okey, tak apa. So sekarang kita akan teruslah ke soalan yang seterusnya. Soalan ni sebenarnya sama je untuk setiap guest. Cuma cerita di sebalik soalan tu yang beza-beza. Okey, so soalan yang kedua kita nak tanya. Okey, macam mana boleh masuk dalam dunia bisnes, terutama bisnes networking lah ya. Okey, so biasanya kalau guest kita ada yang cerita sampai berhenti kerja lah. Ada yang lepas habis belajar terus buat bisnes. Tapi macam-macam bisnes sampailah dia jumpa bisnes Bioris ni, yang mana biasanya dia orang bagi tahu bisnes Bioris ni yang paling mudah. Tapi itu pandangan guest kita yang sebelum ni. Okey, jom kita dengar pandangan daripada Datuk Don sendiri. Okey, sebenarnya bagaimana saya bermula dalam industri network marketing ini. Dari kecil saya berminat, bercita-cita untuk menjadi seorang usahawan. Seorang yang kaya raya. Jadi dari kecil lagi saya dah mula jual barang-barang, contoh di sekolah, jual barang-barang makanan, yang kecil lah, bagi kecil. And then kadang kami jual mi, kadang mak saya bungkus-bungkus keluar dan di sekolah. Dan selepas tu bekerja marketing, kita pun belajar pun tak pandai, tapi cita itu tinggi, semangat pun tinggi. Jadi bermula pada umur saya 18 tahun. 18 tahun saya dah mula terdedah dalam industri networking. Itu sebuah syarikat, tak sebut nama dah, sebuah syarikat, product base. Ketika itu saya dah mula bekerja, and then industri sebut sebagai part time. Kerja waktu pagi, bermula 8 pagi sampailah 4 petang, 5 petang, and then sebelah lepas maghrib sampai malam saya buat marketing. Bermula daripada umur 18 tahun. So ketika itu memang zero lah kan. Belajar, pergi kursus whatever. Sampailah saya berlulusan pada umur saya 19 tahun. Saya umur 18 part time. 19 tahun saya buat secara full time. 19 tahun full time. Alhamdulillah sampailah ke sana. So maksudnya sebelum daripada umur 19 tu memang kerja gaji hari biasa-biasa kerja biasa, pakai gaji. Biasa. Kemudian terus
pindah ke bisnes? Terus pindah pada dalam bisnes gitu. Okey, baik. So, okey. Jadi kat sini kan, Datuk Don kongsi. Yang mana kalau guest-guest kita yang lain, biasalah kan, masa cakap tadi kan, ada background dia, ada cerita di sebalik dia. Kalau macam Datuk Don, daripada dia sekolah. Dia daripada dia sekolah, dia dah didedahkan dengan dunia bisnes. So sebenarnya untuk mulakan bisnes ni, macam perkongsian Datuk Don tadi, kita tak kisah bermula daripada kosong ke, Betul. dah ada ilmu ke, yang penting kita buat je, betul tak? Yang penting kita mau nak. Kita mau nak buat. Kita kemudian dari situ sebenarnya kita belajar belajar daripada pengalaman, daripada kesilapan, dan alhamdulillah itu yang menjadikan Datuk Don pada hari ini. Okey, baik. Okey, baik. Soalan seterusnya baru nak masuk tajuk kita hari ini, iaitu sebenarnya macam mana kita nak tahu satu-satu bisnes tu dia boleh kekal relevan ataupun tidak dalam dunia bisnes tu sendiri. Okey, so yang ini kita nak minta pandangan personal, pandangan personal daripada Tok Don. Okey. Sepanjang berniaga tadi kan, berniaga buat bisnes kan, buat sebelum-sebelum ni. Okey. Pandangan ataupun pengalaman Datuk Don sendiri, apa yang satu syarikat tu perlu ada kalau dia nak terus kekal relevan dalam dunia perniagaan itu sendiri? Ini pendapat saya lah. Betul. Bila kita bicara bab bisnes lah ataupun berniaga, saya lebih prefer kepada network marketing. Okay. Kalau sebagai owner ataupun leader, ada banyak cara lah. Jadi kalau sebagai satu buah syarikat, untuk pastikan bisnes boleh relevan, tergantung matlamat. Okay. Matlamat dia untuk platform ini ke arah mana? Adakah hanya semata-mata untuk keuntungan semata-mata? Okay. Cara dia berlainan. Adakah matlamatnya hanya untuk melahirkan, membantu ramai manusia? Konsep ini berlainan. Okay. So dengan cara-cara itu kita boleh lihat, contohnya macam Baris, okay. Apa yang saya lihat di Baris ni sudah komplit, okay. Dari segi matlamat, perancangan, dia seiring. Okay. Dalam network marketing ni yang saya lihat yang paling penting sekali adalah aktiviti. Betul. Okay. Aktiviti yang wujud dalam sebuah syarikat itu akan menentukan hala tuju para ejen ke, leader ke, untuk kita mencapai matlamat. Itu pendapat saya lah. Okay. So aktiviti contohnya lah BOP, okay, ataupun training, okay, secara offline ke online ke, sangat perlu, dan perlu kita terapkan. Sebab kalau tak ada aktiviti itu, para ahli akan hilang arah. Tidak ada hala tuju. Pada saya tak penting. Okey, baik. Terima kasih atas penerangan. Okey, boleh tak saya tanya sedikit? Okey, macam business buyers ni kan, kita konsep kita Otai Post, betul tak? Otai Post, yang mana maksud Otai Post tu adalah online trading affiliate dan post. Okey, yang mana kita buyers ni antara syarikat pertama di Malaysia yang business networking yang 100% online, betul. Jadi kalau pandangan Datuk Don sendiri, adakah konsep 100% online yang diketengahkan oleh Bayoris ni dia sesuai pada zaman sekarang, ataupun sebenarnya kita terlampau laju ke depan? Okey. Ketika saya bermula di Bayoris, untuk saya secara peribadi adalah satu benda yang baru. Sistem yang berada dalam Bayoris. Saya tak pernah jumpa lagi. Sebab apa saya kata pada saya baru? Sebab dalam sistem Bayoris dia win-win situation. Maknanya sistem ini boleh membawa manfaat banyak pada syarikat dan lebih banyak manfaat pada para leader, para ejen. Terbagi konsep online. Kita ada konsep dropship, kita ada konsep trading. So konsep ini jarang-jarang berlaku lah dalam mana-mana syarikat lain. Sebab apa? Itulah
kita punya owner mungkin dia punya matlamat berbeza dengan saya sekarang. So saya sangat-sangat teruja lah. Sebab mula-mula pun saya agak terkeliru juga kan. Kita selama ni konsep cara lain, bila masuk baris dia agak berlainan. So untuk saya memahami dan cita-cita yang mulakan masa. Tapi alhamdulillah sangat-sangat bagus. Okey, alhamdulillah. Okey, baik. Okey, jadi sebelum kita berehat, okey, so saya nak ulas sedikitlah apa daripada Datuk Don punya pandangan tadi. Okey, ya, di Biorish ni memang betul. Kita ada apps. Okey, apps pun kita sekarang dah ada 2 dah. Betul. Iaitu apps untuk ahli biasa dan juga satu lagi untuk apps untuk belian barang saja. Yang mana dia lebih, orang kata version apps yang lebih ringan. Jadi lebih mudah untuk semua ahli-ahli Biorish ni untuk download dekat dia punya telefon. Dan insya-Allah yang ke depan ni sebenarnya kita dalam rangka untuk cipta satu apps yang khas untuk pasaran di Indonesia. Okey, baik. Jadi kita akan berehat sebentar dan kita akan teruskan sesi kita dengan soalan-soalan yang lebih menarik. Assalamualaikum, saya Jamal Abdillah. Hai, saya Zana Zain. Jangan lupa bersama saya di Malam Anugerah Bintang Jutawan Biorish. Assalamualaikum, saya Jamal Abdillah. Kita jumpa di Anugerah Jutawan Biorish 2023 pada 3 Februari 2024 di IDCC Shah Alam. Jumpa anda di sana. Gula O sedap, sehat dan selamat. Di dalam sendu yang teramat, kulihat senja yang berlabuh. Hai, saya Zana Zain. Jangan lupa bersama saya di Anugerah Bintang Jutawan Biorish 2023 di IDCC Shah Alam. Jumpa anda 3 Februari 2024. Okey, baik. Kita kembali lagi dalam podcast kita bersama Datuk Don. Okey, baik. Jadi sebelum kita teruskan dengan soalan seterusnya, okay, selesai kita nak iklan sikit lah. So, pada 11 hari bulan November 2023, iaitu pada hari Sabtu, okay, so kita akan buat satu majlis, ya, majlis setiap bulan, iaitu majlis untuk kita raikan, ya, semua kita punya ahli-ahli Biorish yang dapat orang kata hadiah yang kita tawarkan, iaitu dalam Golden Achievement Reward. Jadi untuk program kali ini, special dia adalah kita akan lancarkan produk yang terbaru. So kalau nak tahu produk apa, so datang, beli tiket dan boleh hubungi nombor telefon yang tertera di sini ataupun boleh hubungi mana-mana je admin Biorish, okey, untuk dapatkan tiket. Okey, baik. Jadi kita teruskan dengan soalan seterusnya, boleh ya? Boleh. Okey, baik. Seterusnya kita nak minta Datuk Don kongsikan lah. Sebab macam kan Datuk Don cerita tadi daripada umur 19 sampai sekarang. Okey, dah buat bisnes, macam-macam bisnes, melalui tahun ke tahun, daripada tahap A ke tahap B dan sampailah sekarang kan. Okey, apa motivasi ataupun orang kata pemberi semangat okey, sampai kekal buat bisnes? Walaupun kita tahu kan, kalau kita tanya kan, orang mana-mana mesti ada dia punya jatuh dan bangun kan. Jadi kongsikan sedikit apa pembakar semangat Datuk Don. Okey, baik. Okay, terima kasih. Bila kita bicara
motivasi ataupun apa Pembakar semangat. Itu kita kekal kan. Betul. Terus konsisten. Untuk diri saya secara peribadi, kadang saya pun pelik. Okay. Saya pelik juga. Pelik sebab yalah, kadang-kadang ada masa kawan-kawan kata aku down. Tak ada mood. Jadi untuk saya untuk memastikan semangat saya kekal, yang pertama sekali saya rasakan saya ini adalah seorang yang besar tanggungjawab, yang harus saya beri contoh pertama sekali adalah keluarga saya. Itu pertama saya. Untuk kedua orang tua saya, kepada saya sangat-sangat penting, dan itulah satu semangat saya yang saya tak pernah runtuh. Semangat saya bukan letak pada wang ringgit. Jadi yang menyebabkan kadang-kadang kita up and down semangat, because kita tak 100% semangat ketika kita duit, kita down. Jadi itu yang saya lihat sering berlaku. Jadi cara-cara saya kongsikan, yang pertama kita harus sedari kita tidak layak menjadi miskin. Untuk saya, saya. Jadi saya terus berjuang, tidak pernah kenal arti putus asa. Walaupun rugi itu biasa, kan? Kadang-kadang biasa nama bisnes kan, masuk dulu. Tapi tidak satu sebab yang kita tidak boleh move on. Jadi semangat itu harus teruskan sampailah kita. Baik. Okey, baik. Terima kasih atas perkongsian. Okey. Jadi kan soalan seterusnya dia pasal soalan yang tadi juga lebih kurang. Okey. Kalau tadi Datuk Don nak kongsikan macam mana nak kekal semangat untuk diri sendiri. Betul. Okey. Terima kasih. Okey. So kita hari ni kita minum kopi nanduk lah seperti biasa. Okey. So iklan sekejap So kopi nanduk ni kita alhamdulillah Bioris kita dah jual lebih daripada 15 tahun. Okey, yang mana kopi nanduk ni bagus untuk berikan tenaga, tak kisah lelaki ataupun perempuan, dan juga dia sangat rasa dia sangat sedap sebab dalam ni ada bahan-bahan yang kopi-kopi lain tak ada. Ya, seperti kita ada ashwagandha, kita ada rancang temaga, kemudian kita gunakan santan kelapa untuk lemakkan dia. So siapa-siapa yang tak pernah lagi minum kopi nanduk ni, so cuba dan memang tak akan menyesal lah. Okey, baik. So habis kita punya iklan untuk kopi nanduk. Okey, so kita teruskan dengan soalan seterusnya tadi kan. Okey, tadi kan kita dah kongsikan Datuk Don punya motivasi ataupun pembakar semangat untuk diri dia. Okey, tapi sebenarnya kalau untuk penonton semua, mungkin kan dia tak tahu Datuk Don ni antara salah satu orang yang orang kata dalam dia punya grup ni melahirkan ramai leader-leader yang baru ataupun orang kata ahli-ahli yang aktif. Ahli-ahli yang aktif membuat bisnes Bioris ni. Okey, jadi boleh tak Datuk Don kongsikan macam mana teknik nak lahirkan? Okey, silakan. Soalan cukup mas. Okay. Memang sangat penting lah dalam industri ini membina tim ataupun melahirkan leader itu sangat penting. Jadi untuk diri saya memang telah diajar daripada awal sebelum networking ini perlu dengan kasih. Dia memainkan dengan emosi. Okay. Seperti mana saya cakap dengan kawan saya atau rakan saya, bagaimana kita untuk mengekalkan ataupun membina satu kumpulan itu, dia harus membina dengan penuh jiwa dari dalam. Okay. Macam mana kita nak membina keluarga kita, itu yang saya selalu praktikan, itu yang saya bawa. Di mana dengan sentuhan, dengan kasih sayang, tetapi dalam masa yang sama ada part kita perlu bertegas. Jadi bukanlah semata-mata kerana wang ringgit, apa yang saya gambar pada tim saya, pengorbanan. Itu yang harus kita bawa, yang kita harus duplikasi dalam tim kita, yang perlu wujud. Okey, baik. Terima kasih. Okey, jadi kan konsep yang digunakan oleh Datuk Don ni adalah kasih sayang, betul tak? Maksud dia, kita kalau nak
serve ataupun bantu daulat-daulat kita ni, tak boleh pilih bulu lah. Betul. Kena dah pergi dalam. Kita boleh tahu lah. Okay. So maksud dia kalau ada apa orang nak minta tolong, tak kisah ya, daripada direct kita ke kan, Betul. daripada yang bawah lagi ke kan, kalau dia minta tolong berkaitan dengan bisnes, minta buat penerangan ringkas ke, ataupun minta penjelasan lebih lanjut berkaitan bisnes, so kita kena bantu as a team, betul tak? Betul. Sebagai satu kumpulan. Sebab untuk business networking ni sendiri, dia rangkaian. Yes. Maknanya kalau kita terputus kontak dengan yang belah bawah ataupun tak bantu dengan grup kita, memang kita punya grup tu ataupun kumpulan tu dia akan mati, betul tak? Okey, baik. Seterusnya, soalan seterusnya. Okey, baik. Jadi kan sepanjang pengalaman buat bisnes ni kan, okey, pandangan Datuk Don sendiri, okey, seseorang tu dia wajib perlu tahu macam mana nak closing customer itu, secara orang kata secara luaran saja, ataupun orang tersebut dia sebelum dia jumpa customer, dia wajib tahu pasal bisnes tu daripada luar dan dalam. Sebagai saya nak ambil contoh lah ya, kita terus spesifik sikit. Okay, macam bisnes Bioreach kan. Okay, kalau Datuk Don punya pengalaman sendiri kan, satu-satu orang tu kalau dia jumpa customer kan, okay, dia akan cerita dulu berkaitan dengan luaran bisnes Bioreach sahaja dulu ke, ataupun terus dia masuk ke bahagian apa, reward yang kita tawarkan, sistem dia macam ini dan sebagainya. Okey. So sebab ada sesetengah kita punya usahawan kan, dia tak masuk langsung ke bahagian sistem dan sebagainya. Dia kata nanti takut prospek tu takut. Ataupun prospek tu nampak susah. Jadi kalau macam pandangan Datuk Don macam mana? Pandangan saya dalam isu ni, dia sebenarnya tergantung siapa di depan kita. Situasi prospek tu. Klien kita ataupun kita punya prospek kita. Ibarat kita macam nak memburu lah. Kita nak memburu tu, kita nak memburu kancil atau pekerja. Jadi untuk saya pula, saya perlu tahu tak mesti semuanya tentang company atau plan. Basic. Tentang basic plan, basic produk, tak perlu terlalu detail. Yang penting diorang faham apa itu produk kita, bagaimana plan basic kita, dan cukup mengenai. Tak perlu jelas terlampau panjang lebar pun tak boleh juga kan. Sebab apa kan, kadang-kadang customer dia tengok ada customer lagi tak suka benda terlampau lama, dia tahu senang je, okay, aku buat ini sini, apa aku dapat. Very simple. Ini customer kita ni dia nak tahu macam mana dia nak dapat keuntungan dari segi keuangan lah, ataupun dari segi produk, macam mana aku boleh menemani kesihatan dan berapa lama. Tak perlu cerita berapa apa bahan dia, tak payah. Secara basic. Itu pendapat saya lah. Dia maksud Datuk Don tu, first impression tu kita bagi mudah je semua. Bagi mudah je. Ringkas dan padat. Okey, baik. Okey, baik. Seterusnya. Dia kesinambungan daripada soalan tadi. Okey, jadinya kan kalau Datuk Don tadi cakap kalau kita nak closing prospek tu, dia punya first impression lah. Mudah, padat. Okey. Jadinya seterusnya dalam mudah dengan padat tu, mana dititik beratkan? Fakta ataupun emosi customer tu, situasi prospek tu. Okey, macam mana? Kalau cara saya lah, saya lebih kepada emosi. Okay? Lebih kepada emosi prospek. Saya perlu tahu prospek jadi apa dia perlukan. Okay, adakah dia perlukan dari sudut kewangan, adakah dia perlukan dari segi kesihatan. Jadi saya akan bagi apa yang dia perlukan. Betul. Jadi untuk tahu apa yang dia perlukan tu, kita perlu berbual benda general dulu. Okay. Itu cara saya lah. Ice breaking dulu kan, bahawa kita tahu dia tu berminatnya di mana. Kalau dia berminat dengan kewangan, kita masuk terus kewangan lah. Kalau dia berminat berkaitan sudut kesihatan ataupun produk, kita terus masuk ke produk. Kalau tak produk, dia tu apa plan? Okey. Baik. Okey, jadi sebelum kita berehat, okey, saya nak sikit promosi lah. Okey, jadi untuk tuan-tuan dan puan-puan yang mana yang masih belum tahu, sekarang ini Bioreach
kita sedang melancarkan ataupun membuat satu promosi kempen turun 4. Okey. So dalam kempen turun 4 itu, okey, terdapat kita beberapa jenis produk yang antaranya adalah produk terbaru kita iaitu jus bali ni. Okey, dia sangat-sangat bagus untuk tuan-tuan dan puan-puan yang ada masalah kolesterol dalam darah, sebab ini dihasilkan daripada ekstrak bijirin barley dan juga nenas batu, yang mana nenas batu kita kadang-kadang kita panggil dia buah pine. Okey, so dua bahan ni sangat-sangat penting dalam proses untuk menghindarkan ataupun membuang kolesterol yang ada di dalam darah. Okay, sebab kita tahu banyak sebenarnya penyakit yang disebabkan oleh kolesterol terlampau tinggi di dalam darah, sepertinya sakit jantung, tekanan darah tinggi, okey, kemudian stroke dan sebagainya. Memang ada banyak sangat masalah. Okey, jadi siapa-siapa yang nak tahu lebih lanjut berkaitan dengan kempen kita sekarang, dan kita ada promosi sebenarnya kalau beli produk tersebut, okey, dalam kempen tu, package tu kita akan bagi free gift. Okey, jadi kita akan berehat sekarang. Di dalam sedu yang teraman, kulihat senja yang berlabuh. Hai, saya Zanazin. Jangan lupa bersama saya di Anugerah Bintang Jutawan Bayuri 2023 di IDCC Shah Alam. Jumpa anda 3 Februari 2024. Assalamualaikum, saya Jamal Abdillah. Kita jumpa di Anugerah Jutawan Biorich 2023 pada 3 Februari 2024 di IDCC Shah Alam. Jumpa anda di sana. Gula O sedap, sehat dan selamat. Assalamualaikum, saya Jamal Abdillah. Hai, saya Zanazin. Jangan lupa bersama saya di malam Anugerah Bintang Jutawan Bayuri. Okey, baik. Terima kasih kepada tuan-tuan dan puan-puan yang masih setia dalam podcast kita pada kali ini. Okey, baik. Jadi kita akan teruskan dengan slot yang terakhir. Dan habis dah. Okey, so slot yang terakhir ni soalan seterusnya kita nak tanyalah. Okey, kita nak tanya pada Datuk Don. Okey, kalau tadi dia dah kongsikan, Datuk Don dah kongsikan dengan kita tadi. Okey, macam mana dia lahirkan banyak leader-leader ataupun usahawan dalam grup dia. Okey, sekarang ni kita nak tanya Datuk Don, macam mana dia uruskan uruskan grup dia supaya sama-sama kekal semangat. Sebabnya macam saya bagi tahu tadi, Datuk Don ni salah seorang usahawan kita yang paling selalu bawa ahli-ahli dia ataupun banyak yang melahirkan usahawan baru ni. Okey, so dipersilakan Datuk Don. So terima kasih. Okey. Bagaimana saya menguruskan leader atau tim saya lah. Jadi apa yang saya selalu amalkan atau praktikkan untuk menguruskan leader ini ataupun tim saya ini, untuk secara small cara, saya akan berjumpa dengan ring-ring saya ni. Leader saya yang ring. Ada berapa orang tu? Boleh kongsi tak? Dalam 4-5 orang. Okey. Saya akan sentiasa bersama dengan beliau. Boleh kata kerap, memang kerap. Saya akan berdamping dengan beliau. Boleh katakan ke mana saja bersama. Itu saya pribadi. Yang kedua, untuk general kita akan buat perjumpaan dalam sudut bisnes atau BOP, mungkin dalam 2 minggu sekali atau 3 minggu sekali. Okay.
Dan saya akan pastikan setiap sebulan sekali tim saya kami akan pergi ke HQ, di mana kita gunakan kelebihan yang ada di HQ, benefit itu, yang mana setiap bulan kita dapat program Go 148 betul. Untuk mencapai bermacam-macam reward, bermacam-macam hadiah. Jadi itu yang saya praktikkan hampir 3 tahun lebih. 3 tahun. Betul. Alhamdulillah lah. So dengan cara tu kita pun boleh nampak bagaimana konsep duplikasi boleh berlaku. Dan terus kita praktikkan benda tu harus sampai-sampai. Baik. Okey. Tu saya tambah sikit boleh? Okey. Tu saya nak kongsi sikit lah. Biasanya kan kalau Datuk Don dia ada bawa dia punya group datang ke HQ BioRich untuk program dan sebagainya. So biasanya dia akan datang ke HQ, okey, untuk dia buat proses pembelian barang, pengenalan bisnes ataupun penerangan secara lengkap lah berkaitan bisnes BioRich ni. Kemudian beliau Datuk Don ni dia akan bawa dia punya grup dia pergi melawat kilang, betul? Betul. Okey. Sebab antara kekuatan bisnes di BioRich ni adalah kita mempunyai kilang kita sendiri. Betul. Yang mana di situ sebenarnya banyak kelebihan dan salah satu yang paling penting adalah satu, kita boleh kawal kita punya harga. Betul. So sebab banyak macam saya jumpa banyak customer yang cakap barang-barang BioRich ni sebenarnya antara yang termurah di pasaran. Sangat-sangat murah. Bukanlah antara termurah tapi sangat murah. Ya, betul. Okey, berbanding dengan dia punya kualiti, betul tak? Okey, jadinya jawapan dia adalah BioRich Marketing kita ada kilang sendiri yang mana alhamdulillah kita dapat kawal kita punya harga supaya kita lebih mudah untuk dekat dengan pelbagai lapisan masyarakat. Tak kisahlah di negeri mana, di negara mana pun sama. Sebab untuk bisnes BioRich ni sebenarnya dah banyak kita hantar ke luar negara. Daripada dulu sebenarnya. Sebab konsep BioRich ni adalah on-time post tadi. Jadi kita membuat penghantaran melalui kurier ke seluruh dunia. Okey, baik. Seterusnya, soalan seterusnya, biasanya kan kalau saya tanya guest, macam-macam cerita kelakar keluar. Okey, so saya mungkin Datuk dah ada cerita yang menarik. Okey, cerita yang menarik. Kita nak minta Datuk dah kongsikan dua perkara, iaitu satu, pengalaman yang paling tak boleh dilupakan. Mungkin tak best. Okey, sepanjang daripada umur 19 buat bisnes sampai sekarang. Okey, dan yang kedua, sharekan momen yang paling menarik lah, yang paling suka dalam sepanjang buat bisnes BioRich ni. Okey, dipersilakan. Okey, terima kasih. Okey. So, semua orang ada momen yang best. Pasti ada. Okey. Dan untuk saya pun ada juga momen yang tak boleh saya lupakan. Okay. So, momen yang tak best dalam hidup saya adalah dalam bisnes. Saya melalui satu kerugian yang sangat besar. Okay. Yang pertama, yang kedua, bukan sekadar kehilangan duit, malah pandangan masyarakat pada saya itu tentang bisnes lah. Itu satu momen yang rasa saya satu impact yang sangat dahsyat. Boleh menghampirkan, menyebab kalau tak betul-betul kita tak boleh kawal mental, boleh hilang kawalan. Okay. Tekanan. Itu momen yang saya tak boleh. Sangat ingat dan saya banyak pelajari lah. Okay. Dan momen yang best sekali yang tak boleh dilupakan ialah BioRich lah. Yang di mana selama saya buat network marketing ini hampir 27 tahun. 27 tahun secara semasa belum pernah saya dihantar oleh syarikat. Mana-mana syarikat menghantar bercuti. Okay. Itu pada saya satu momen yang sangat best, yang mana sebuah syarikat BioRich telah menghantar saya bercuti secara percuma di Itali. Okey. Bersama rakan-rakan. Itu adalah sekarang saya tak percaya. Kan? 9 buah negara. 9 buah negara. 9 buah negara. Itu satu momen yang sangat indah bagi saya. Dan sampai kawan-kawan di pasaran saya agak terkejut lah. Dengan reward yang saya dapat dalam BioRich yang sangat luar biasa. Jadi kan antara banyak-banyak negara tadi 9. Okey, satu negara yang paling seronok.
satu negara semua seronok. Semua Kita tak pernah pergi. okey. Okey, baik. Semua seronok. Ah. Yang saya rasa sweet lah. So insyaAllah sebenarnya untuk pengetahuan, okey. InsyaAllah ya pada tahun hadapan sebenarnya kita Biorish kita akan bawa kita punya usahawan pergi ke Switzerland. Switzerland. So siapa-siapa yang nak tahu lebih lanjut macam mana nak dapatkan tiket percuma tu, okey, boleh terus hubungi syarikat ataupun berjumpa dengan semua usahawan-usahawan yang terdekat dengan tuan-tuan dan puan-puan. Okey. Jadi kita pergi ke soalan yang terakhir pada sesi kali ini. Okey. So, jadi kita nak minta Datuk Don bagilah kata-kata penutup ataupun nasihat ataupun kata-kata semangat dekat semua kita punya pendengar podcast pada hari ini. So, terima kasih. Apa yang saya kongsikan nasihat pada rakan-rakan atau sahabat-sahabat yang telah berada dalam syarikat Biorish. Buatlah bersungguh-sungguh. Ini pendapat saya sebab saya rasa Biorish adalah satu syarikat yang terjamin dari sudut apa yang kita buat sekarang ni dan hasilnya akan berterusan sampai bila-bila selagi mana syarikat saya. Sebab pengalaman saya dalam industri ini kebanyakannya platform syarikat di luar sana sebenarnya tidak berkekalan. Banyak faktor lah. Nak bandingkan dengan syarikat Biorish ni pada saya sudah sempurna. Bersyarikat yang telah bertapak lama, berpengalaman dari sudut produk, kita pun produk kita production sendiri, tak guna third party. So banyak kelebihan nak bandingkan di luar sana. Jadi itu saran saya, tak payah ragu-ragu lagi lah. Tak payah nak kaji-kaji, tak payah nak apa-apa. So just bertindak, gunakan formula yang ada, ikut aktiviti syarikat, ikut leader yang perniagaan anda, insya-Allah saya sangat yakin kalau kita ikut cara yang telah disediakan tidak ada celah. Tak ada sebab kita boleh gagal. Yang penting terus keep going. Sebab apa? Sebab kita pun tahu kan, maksudnya selagi mana kita berusaha pasti kita boleh. Di situ kena yakin. Itu benda tu yang susah ungkapkan. Usaha pasti tak ada silah tak ada. So teruskan berjuang, bersungguh-sungguh, bina tim dengan teknik yang betul, cara yang betul dari hati. InsyaAllah. Okey, baik. Jadi alhamdulillah itu adalah kata-kata terakhir daripada guest kita pada hari ini, iaitu Datuk Don daripada Johor. Okey. Jadi alhamdulillah sebenarnya kita dah sampai ke penghujung podcast kita pada kali ini. Yang mana sebelum kita tamatkan podcast ni, saya nak minta kepada tuan-tuan dan puan untuk jangan lupa untuk like ke, subscribe ke kita punya YouTube, kita punya TikTok kita ada, Telegram, Instagram kita ada. Okey. So dan juga insya-Allah kita akan keluarkan tarikh untuk kita punya Road to ABJ. Road to ABJ di kawasan Kuala Lumpur ataupun zon tengah. So insya-Allah nanti selepas kita jumpa tempat dan tarikh yang sesuai, kita akan publish. Dan insya-Allah di road tour tersebut, majlis tu kita ada surprise sikit. Surprise. So nak tahu apa surprise dia? So pastikan tunggu kita punya informasi terkini di Biorish. Jadi dengan ini saya nak ucapkan ribuan terima kasih untuk tuan-tuan dan puan-puan kerana dah luangkan masa untuk tengok kita punya podcast hari ini bersama guest pilihan pada minggu ini, iaitu Datuk Don. Dan insyaAllah jangan lupa untuk teruskan untuk melihat podcast kita pada masa akan datang. Okey, terima kasih. Assalamualaikum.